Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersiaran bersama kami di Malaysia. Hari ini edisi 10 Januari 2024. Saya Hanif Miswam bersama dengan Fariha On. Lama tak bertemu Betul lah. Ini tahun 2024 pun kita jumpa. Ya. Dia tahun lepas tak jumpa Tak jumpa. Jauh betul tu perjalanan tu. Jadi hari ini kita pakai warna sama. Sebab kita nak bagi jugalah sedikit sehati sejiwa. Nanti kita akan berikan sedikit perkembangan berkenaan dengan bagaimana hati ini perlu dididik daripada kecil untuk sukakan ilmu yang baru. Kan kadang-kadang kalau kita kecil ni, kita akan ajar basic lah. Sebab kita pun dia ajar dulu masa mak bapak kita akan macam, okey kena baca ABC, kena baca ni, kena hafal ni. 1, 2, 3. Asas lah, asas. Tapi ini luar biasa. Ini luar biasa sebab keistimewaan individu yang kita bawakan ini adalah merangkumi satu cabang ilmu yang kita ni sampai dewasa pun belum kuasai lagi. Yang kita pun kadang-kadang merangkaklah tengok macam kita kena Google baru kita tahu apa semua kan. Tapi tengok tahu. Ini berkaitan dengan peta dunia, bendera negara-negara kan. Bukan bendera dalam, bukan negeri ini negara ni. Dunia ya. Ini peta dunia. Kalau tengok macam okey, tahu. Kita baru macam ada ke peta ni? Okey, itu dah kita bawakan sebentar saja lagi. Tapi sebelum kita kongsikan dulu informasi. Ini tular. Ketuk 3 kali, lepas tu pulas tombol. Ini satu kejadian misteri yang berlaku yang dilaporkan di Kuala Pilah oleh penduduk-penduduk di sana, mengatakan bahawa ada misteri ketukan pintu yang menghantui penduduk Kepis Ulu, dan sehingga awal pagi tadi sekurang-kurangnya 13 buah rumah telah menerima tetamu tak diundang. Alamak. Sejak malam 31 Disember lalu. Katanya sebelum ni di negeri lain yang berlaku, tetapi sekarang ni dah sampai Kuala Pilah. Pastinya mereka ni menjadi tanda-tanya lah. Sebab katanya bila benda ni berlaku tak tahu, memang tak ada orang dan sebagainya. Betul. Dan benda ni masih misteri. Contohnya dia katakan, jika ada orang datang ke rumah memang akan ada jejak kaki. Kerana keadaan di hadapan rumah becak selepas hujan pada malam kejadian. Saya difahamkan kejadian sama berlaku di 2 rumah lain pada malam yang sama. Penduduk-penduduk yang lain juga kata juga ada ketukan misteri sebanyak 2 kali, masing-masing pada malam 31 Disember dan juga 2 Januari lalu. Jadi ini masih lagi misteri lah, dan kita harapkan agar ianya cepat untuk diketahui dan jaga keselamatan masing-masing pada ketika ini ya. Okey, seterusnya berkaitan dengan banjir, masih lagi kita nak war-warakan informasi terkini. Perlu sentiasa peka dan bersedia ya menjelang untuk menghadapi banjir, untuk elakkan sebarang kecelakaan yang berlaku. Dan kita tahu ini fenomena yang sentiasa berlaku di pantai timur, tetapi di selatan tanah air juga, di utara tanah air juga sedang dilanda banjir pada ketika ini. Okey, ini sedikit yang dikongsikan di Met Malaysia. Ya, betul. Jabatan Meteorologi Malaysia. Sikit cuaca, kalau kita lihat ada beberapa kawasan yang hujan, contoh tadi kat Kuching, lepas tu Senai. Tak banyaklah. Cumanya kadang-kadang ini hanyalah yang diberikan ramalan saja, tapi kita sedia maklum bahawa sekarang ini cuaca pun tidak menentu, dan ini sedikit amaran dibuat petir. Betul, terutamanya di negeri Johor ya, di selatan tanah air, di Batu Pahat, Keluang, Mersing, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan juga Johor Bahru yang masih lagi pada ketika ini sedang diuji dengan banjir. Jadi ada amaran ribut petir pada ketika ini dikeluarkan pada pagi ini jam 9 pagi tadi. Jadi berhati-hati, sediakan payung sebelum hujan dan sentiasa dapatkan informasi terkini berkaitan dengan keadaan cuaca pada ketika ini ya. Okey, ni kat mana ni? Apa tempat ni? Alamak, ni dalam negara kita je. Yelah, tapi ni apa tempat ni? Ni belah-belah Sabah ni maksudnya. Macam tu lah. Saya tahulah. Ini awak tunjuk dalam negara kita. Dalam negara. Ini petir dalam negara. Kita tahu ini sebelah Sekejap ni Fariha. Yang kecil ni kalau awak boleh nampak. Saya besarkan sikit. Kalau saya tanya awak tahu tak apa? Jangan tengok apa-apa. Mana? Yang kecil. Akil. Dah sebut dah nama. Dah seru dah nama. Jom kita terus tanyakan kita dah bersama dengan ini dia. Kita tahu individu ini baru berusia 6 tahun. Ya Allah. Berapa puluh tahun ni, berapa ni jarak usia dengan kita ni Hanif, tapi ilmu pengetahuannya, kemahirannya, ya Allah Tuhanku. Ini kita dapat kongsikan. Cuba tengok, swipe dah tahu dah negara mana. Ini yang dikongsikan di media sosial oleh ibunya boleh menamakan 200 negara hanya dengan melihat kepada petanya sahaja. Dan peta ni bukan peta yang besar-besar tu, jadi kita tahulah ni benua mana tidak tapi rupa bentuk lah, rupa bentuk keadaan negara tersebut. Kalau tadi Malaysia, Semenanjung, Sabah dan Sarawak kan, yang ini negara dunia yang lain
Jadi ni kehebatan adik Akil ni baru berusia 6 tahun. Nak masuk 7 tahun tahun ini. Dan juga kami bawakanlah bersama dengan cikgunya di studio. Dan juga ibu. Baik, kita terus perkenalkan tetamu kita yang cukup istimewa hari ini. Iaitu Akil Dayan Ajmal Kalayamuddin. Ya. Kalayamuddin. Okey. Ini dia. Selamat pagi. Good morning. Good morning. Okey, good morning. Okey. Liza Ibrahim sebagai ibu dan juga Puan Nurliana Mislan sebagai guru. Ya. Nampak tak di sebalik kejayaan seorang lelaki? Dua. Tiba. Okey. Hari ini kita bawakan juga ini antara pencapaian di hadapan mata kita. Nanti kita kongsikan apa pencapaiannya. Mungkin Pak Cik nak tanya. Ya, Akil. Sebelum kita tanya kepada Akil lah, kita pergi kepada ibu dulu. Difahamkan dari usia 2 tahun lagi dia dah belajar sendiri, dah explore berkenaan dengan minat-minat macam ni. Okey, macam mana datangnya minat untuk tahu negara apa, peta yang macam mana, kenapa minat ke arah itu ni adik Akil ni? Sebenarnya kami beli globe untuk dekor rumah sebenarnya globe tu. Okay. And then dia minat pada globe tu, then dia akan tanyalah ini country apa, dan kami ajar country. Then dia nak explore. Dia jenis kalau dia nak belajar sesuatu, dia akan explore fully. So dia buka YouTube then dia learn 200 countries, lagu dia. So from that dia learn flags, shapes. Then dia akan anggap rumah kita ni sebagai peta. Okay. So dia akan tanya, dia akan suruh kita tanya, Ama ask where is UK? Kita tanya mana UK, dia akan lari tunjuk UK. Situ Australia. Masa tu umur dia berapa? Masa tu 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun sudah menakluki dunia. Kan, dia anggap rumah tu sebagai globe. Okey. Ini sesuatu yang luar biasa. Kita nak tahu juga daripada guru, Puan Nurliana Mislan. Ya. Okey. Maksudnya masa di usia berapa tahun yang di bawah pemantauan cikgu? Akil dia start masuk Tadika Manja Pintar masa dia umur 5 tahun. Okey, 5 tahun. Okey, masa dia 5 tahun kita memang dah boleh nampak dia memang seorang yang jenis dia punya observation tu very high. And dia punya eye coordination. Bila kita cerita something tu dia kalau dia minat, so dia akan tanya kita berulang kali tau sampai dia akan dapat jawapan dia. Okey, dan sampai cikgu juga dapat bagi jawapan yang dia nak tu lah. Ya. So sebagai cikgu kita pun kena siapkan diri kita sebab dia kan tanya kita soalan kan. Alamak. Sebagai contoh apa yang mungkin membezakan Akil ni bila the moment cikgu nampak dia, dia ni lain ni, minat dia ni yang sebegini ni cikgu. Okey, macam saya ajar dia untuk subjek pendidikan Islam tau. Okey. So itu something bila dia masuk 5 tahun itu benda yang baru untuk dia. Jadi dia akan tanya macam kita ada belajar bahasa Arab. So dia akan tanya bahasa Arab yang ni macam mana teacher? Okey, because Akil dia punya percakapan dalam bahasa Melayu dia agak terhad. So dia memang berkomunikasi dalam bahasa Inggeris lah. So sebab kita belajar bahasa Arab tapi kita tak adalah betul-betul advance dalam bahasa Arab kan. Jadi bila waktu pembelajaran tu saya akan siapkan diri saya atau Akil sebab tahu akan ada banyak soalan ni. Ya, betul. Okey lah Akil. Hari ni kita nak tanya soalan kepada Akil. Cik, muka dia relax je. Taklah ni mainan dia je. Okey, Akil. Selain daripada peta, apa lagi yang Akil suka? Macam hafal, explore. What kind of things that you like to explore? Country. Country? Other than country? Human body planet. Okay. That's all. That's all. Cars also. Cars also. Cars also. Okay. Dinosaurs, you know also? Some. Some of the dinosaurs. Okay. Okay. Dalam banyak-banyak negara yang Akil tengok ni, mana yang paling suka? Negara apa yang paling suka? My like Venezuela. Venezuela. Sebab ramai ratu cantik. Okey. Ratu cantik ni. Okey. Kita ini antara pencapaiannya. Betul ni antara. Pada usia berapa? Dari umur sebab dia start kindergarten dari 5 tahun dan dari 5 tahun sampai 6 tahun semua ni dia dapat. 2 tahun punya pencapaian. Pencapaian terbaik? Betul. Kids World Record dengan Malaysia Book of Record. Okey, Akil ni Malaysia Book of Record dalam most country borders identified by a child in 1 minute. Baik. Okay. Kita sekarang. Terus tunjuk. Tak, kita pandai nak tanya dia. Sebab tanya kita, mati dah kita. Sebelum dia decide untuk tanya kita, Okey. kita tanya dia dulu. Ini
Di tangan saya ni semua ni peta tau. Okey. Awak tahu peta apa? Peta dunia lah. Ya, peta dunia. Negara-negara yang ada kat dunia dah dipecahkan. Sekarang ni kita nak tanya. Akil, boleh Akil banyak ni. Awak lepas diri dulu. Betul. Okey. Okey, sekarang ni kita tunjuk Boleh nampak Okey. Akil nampak? Are you ready? Okey. Ambil masa. Ni saya bukan ni saya. Tak. Ini nak Google. Okey. Okey, ni negara mana? Morocco. Betul. Betul ke Morocco? Morocco. Betul. Okey. Morocco. Yang ni betul ke? India. Betul. India. Bagi dia slow sangatlah awak ni. Laju sikit. Sabarlah, dia nipis. Ini? Denmark. Are you sure? Yeah. How sure you are? I saw so many times. Wah, okey. Betul Denmark. Dia tekniknya adalah menghafal. Dia menghafal ke bentuknya kalimat. Netherlands, betul. Saya pun tak tahu macam mana. Semualah Nauru kat mana? Nauru. Where is Nauru? Oceania. Okey. Ni? New Zealand. New Zealand. Dahsyatnya. Ni? Equatorial Guinea. Equatorial Guinea. Macam mana dia tahu? Dia banyak kan. Nanti kan bagi jawapan sama. Dia banyak kali tengok. Cikgu, bila cikgu tahu ni, cikgu pun macam mana? Bila dapat respon begini? Cikgu tercabar? Tak terkata. Of course. Okey, saya nak cari. Kita cari yang... ini cik apa? Susah sikit lah. Cik susah sikit lah. Kita cik susah sikit. Nak cik yang susah macam mana? Memang susah semua. Okey, ni apa? Okey, ni. Tengok ni. Abang. Okey, tengok. Kita close up sikit lah, abang. Abang banyak main. Nak sebut pun susah. Apatah lagi rupa bentuk dia. Okey. Ni apa? Saint Kitts and Nevis. Saint Kitts and Nevis. Betul, lulus. Sebab apa kita orang boleh cakap betul? Sebab kita ada jawapan dia. Okey. Ini this one. Okey, saya pula. Bendera. Okey, kalau tadi adalah peta negara-negara, ini adalah bendera negara-negara tersebut. Yang kita nak cubalah. Ada banyak, ada 200 lebih. Tapi kita akan cuba sikit saja. Okey. Tak boleh bagi dia yang depan. Okey, ni mungkin. Okey, tunjuk kamera dulu. Okey, ni. Okey, ni apa? Okey. Mauritania. Betul. Tepat sekali. Yang kedua, ini. Niger. Betul. Wow, dahsyatnya. Kalau ini saya tengok. Okey, ni apa ni Farihal kalau awak? Okey. Iraq. Belum jawab dia dah jawab. Tengok dulu. Selamat. Okey, yang ni. Okey, apa dia? Macam susah sikit. Ni apa? Trinidad and Tobago. Dahsyat. Hebat. Trinidad. Okey, ini. Estonia. Where is Tak, sekarang ni saya nak tanya Puan. Europe. Bagi makan apa ni? Sampai cerdik genius sangat ni. Dia kurang makan junk food. Okey. Dia biasa makan nasi macam tu je. Dia memang tak berapa minat macam gas drink ke soft drink. Dia tak minat. Dia kurang minat makan. Kurang minat makan yang macam kita zaman kanak-kanak kan, kita suka jajan semua tu memang tak lah. Dia memang kurang minat. Okey. Dan berapa lama kalau macam kat rumah dia akan spend time untuk belajar? Dia masa dia tak sekolah lagi, memang bangun pagi, dah mandi semua, dia turun, dia terus buka YouTube, dia ambil marker pen dia akan terus tulis. Dia tulis kita tak sendiri. kacau dia. Dia terus buka kat YouTube, dia akan tulis dekat floor. Semua. Mula-mula dia start daripada vegetables, and then animals, then planets, galaxies, stars, human organ, human body. Semua dah tu. Last dia pergi dekat countries. Dan semua memang menghafal je. Tak, dia jenis bila dia minat sesuatu, dia akan learn many time. Banyak kali dia tengok until dia dah puas, dan baru dia pergi topik yang baru. Itu memang proses pembelajaran yang betul sebenarnya kan, cikgu. Macam mana pula bila Akil ni dia ada kelebihan begini, kawan-kawan yang lain bagaimana? Respon mereka? Akil ni kalau dia tadika, dia macam kanak-kanak normal biasa. So dia ada masa dia main, ada masa dia belajar, dia akan belajar. Tapi bila kita bagi something tugasan untuk dia, so dia akan fokus
dekat situ. Okey. Tapi kalau kita nampak daripada luar dia macam kanak-kanak biasa je. Tapi dari sudut pembelajaran subjek-subjek yang biasa, dia pick up dengan cepat juga? Ya, betul. Okey, jadi Dan kelebihan macam dekat Tadika memang kita banyak aktiviti yang hands on kan. So antara aktiviti yang Akil join adalah public speaking. Dia ada spelling bee yang mana dia menang tempat kelima kot seluruh dunia. Tak silap saya. International. Tempat kelima. Okey. So memang banyak aktiviti yang memang permulaan kita nampak Akil dia ada talent, cuma dia agak pemalu masa pemula dia masuk. Answer memanglah malu. Betul. Okey. Tadi Uncle ada dengar Akil ada cakap tentang macam nak kaitkan pemain-pemain bola dengan nama negara tersebut kan. Okey. Laju betul dia cakap. Uncle ni terror bola. Uncle ni buat bola ni mana. Okey, macam Uncle tahu satulah, Cristiano Ronaldo, Portugal. Okey, apa lagi pemain-pemain lain yang Akil tahu? Football name player in the country. Football players with the countries. Messi Argentina, Neymar Brazil, then Pele also Brazil, Maradona Argentina, Mbappe France, and then Zlatan Sweden, then Haaland Norway. That's all. Okey. Siapa nama Perdana Mane. Menteri Malaysia? Who is Malaysian PM. Prime Minister Prime Minister. for Malaysia? Malaysia PM just now. There's no one only Della. Dato Seri Anwar Ibrahim. 6 tahun tau. Dulu 6 tahun aku tahu tak tahu. Di mana anda ketika anda berusia 6 tahun? Apa yang anda lakukan? Apa Anda yang hanya kita macam lakukan? aiskrim cikidis. Popok durian. Kap. Hebat Akil, semoga menjadi seorang yang berjaya nanti ya, kami doakan. Terus gunakan bakat-bakat ini. Yeah. Fokus awak, kerajinan awak ni dengan sesuatu yang hebat nanti, okey? Okey. Kita besar sikit, kita jumpa lagi, okey? Good luck, all the best. Thank you. Terima kasih juga Puan Liza Ya. Ibrahim dan juga Guru Noliana Mislan di atas perkongsian ini. Ini salah satu daripada mungkin kita pun nanti nak tahu nak korek juga apa rahsianya. Selain daripada kurang makan jajan itu memang patutlah Patutlah. kita kan untuk anak-anak kita, dan juga proses pembelajaran yang betul lah itu. Banyak kita kena belajar seringkali ulang kaji Ulang kaji lah berkali-kali lah Betul. kan, latih tubinya dan juga support sistem yang sangat baik. Okey, semoga menjadi inspirasi kepada anda. Kita nak berteriak seketika. Kejap lagi kita nak bawakan kepada anda. Ini satu perkara yang tular yang juga hangat diperkatakan di media sosial berkaitan dengan fenomena ribut solar. sebab ada orang yang dah panik. Kan? Jadi kita nak tengok patutkah kita panik atau bagaimana? Sekejap lagi di Malaysia hari ini. Solar Storm akan berlaku 2024. Katanya 17 hari dunia akan bergelap. Kemungkinan tahun 2024 akan berlakunya solar storm. Pada Disember lalu, tular mengenai fenomena ribut solar apabila para saintis mengeluarkan amaran mengenai fenomena dahsyat yang diramalkan berlaku pada awal tahun 2024. Kejadian ini telah menimbulkan panik dalam kalangan warganet sehingga menyebabkan pelbagai ramalan yang dibuat, antaranya bumi dikatakan akan bergelap selama 17 hari. Selain itu, fenomena ribut solar dengan suar atau nyalaan api yang cukup kuat ini juga mampu melumpuhkan internet di dunia selama beberapa minggu. Namun, berdasarkan kajian, ribut solar adalah sebahagian daripada aktiviti rutin matahari dan dijangka memberi kesan kepada bumi pada kadar yang minima. Fenomena ribut solar bukanlah pertama kali berlaku, malah kejadian ini pernah terjadi pada tahun 1859 di mana matahari mengeluarkan nyalaan api dan terkena pada bumi. Menurut kajian, pada tahun ini, ribut solar dijangka akan berlaku sekali lagi dengan 60 kali ganda lebih kuat dari ribut solar yang pernah berlaku sebelum ini digelar sebagai Carrington Event. Kejadian ribut solar lazimnya akan memberi kesan kepada bumi dan kehidupan manusia, antaranya mampu mempengaruhi medan magnet bumi yang boleh mengganggu bekalan kuasa dan elektrik di bumi disebabkan caj yang berlebihan. Persoalannya, apakah punca ribut solar ini berlaku dan sejauh manakah fenomena ini mampu mengganggu bumi dan kehidupan manusia?
Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Itu dua persoalan yang kami bawakan kepada anda berkaitan dengan perkara yang sedang hangat diperkatakan juga di media sosial pada ketika ini untuk mereka yang mungkin mengikuti perkembangan berkaitan dengan apa yang berlaku di luar bumi di angkasa kita semua, dan inilah yang kita nak bincangkan berkaitan dengan fenomena ribut solar. 2024 dikatakan antara tahun di mana ianya bakal menjadi satu yang maksimum lah kepada negara kita, dunia terutamanya. Kita tak nak orang ramai membuat spekulasi sendiri sebenarnya. Jadi kita bawakan topik ini untuk berikan pemahaman supaya tidak ada hati-hati yang rasanya panik, kan? Tiba-tiba ada panic attack, persiapan. Jadi persiapan ilmu yang kita perlu ada adalah hari ini kita bincangkan berkenaan dengan fenomena ribut solar bersama dengan Profesor Madya, teknologis Dr. Roslan Umar, merupakan pengarah Institut Penyelidikan Alam Sekitar Pantai Timur SRI, Universiti Sultan Zainal Abidin Yunisa. Assalamualaikum. Ya. Dengar doktor. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami dari jauh ni secara panggilan video. Doktor, mungkin secara mudahnya pemahaman kita semua ni lah dalam bahasa kita yang mudah ini nak memahamkan tentang ribut suria ni, fenomena ribut solar ini. Doktor, silakan. Okey, terima kasih kepada saya dan menjemput saya pada kali ini. Okey, sebenarnya ribut solar ni sebenarnya ini berkait dengan cuaca angkasa di luar bumi. Yang pertama cuaca angkasa. Cuaca angkasa bukanlah maksud cuaca angkasa di angkasa di luar sana, tapi di dalam solar. Mesti juga. So, berkait juga dengan fenomena yang kita tahu. Bukan saya tahu, aku sekolah dulu kita tahu dua. Doktor? Doktor, okey. Kalau doktor boleh dengar suara kami, sebab kami di sini teknikal sedikit dengan putus-putus dan semakin lama semakin hilang. Ni adakah ini ribut solar? Okay. Belum lagi belum lagi kan? Okey. Mungkin kita boleh dapatkan sedikit penjelasan yang sebenar berkenaan dengan sebenarnya apakah ribut solar ini. Kita tahu bahawa ia berlaku disebabkan oleh keadaan cuaca angkasa. Betul. Bumi je ada kan? Betul. Selanjutnya doktor, mungkin boleh teruskan penjelasannya? Betul. Jadi Okey, doktor, kalau masih boleh dengarkan kami, sebenarnya kami masih lagi belum dapat signal yang jelas lah. Maksudnya masih lagi ada masalah teknikal ni. Kita akan cuba untuk betulkannya dulu lah. Kita akan hubungi supaya kita dapat dengan lebih jelas lah. Cumanya mungkin sedikit berkaitan dengan ribut solar ini. Ini berkaitan dengan aktiviti matahari. Kalau kita tengok tadi pun, ianya bukanlah perkara yang baru saja nak berlaku. Memang berlaku difahamkan sekitar 10-11 tahun sekali lah ya. Dan sekarang kita kembali nak bersama dengan doktor lah untuk penerangan lebih lanjut lagi. Aktiviti matahari ni tadi doktor. Mungkin boleh sambung. Umar. Okey. Bumi boleh dengar suara saya? Boleh. Alhamdulillah. Okay. So sebenarnya fenomena ribut suria ni dia berkait dengan kita kata dia fenomena ni dia ada dua fenomena yang drastis yang menyebabkan kesan ataupun memberi kesan kepada matahari, iaitu nyala suria. Dan satu lagi adalah kita kata coronal radiation, hamburan jisim corona. Jadi pertama nyala suria. Nyala suria ni dia adalah EM, electromagnetic radiation. Dia adalah radiasi elektromagnet yang dibebaskan ketika nyalaan suria. Dan ada satu lagi, dan dia bergerak daripada matahari itu ke bumi mengambil masa 8.3 minit. Sebab dia adalah gelombang. Okey, itu satu nyalaan suria. Jadi yang kedua, dinamakan CME, hamburan jisim corona. Hamburan jisim corona ni dia adalah satu hamburan jisim corona yang kita kata yang bawa dia melepaskan keluar daripada ke angkasa, termasuk ke bumi, ke planet-planet lain dalam bentuk hamburan, dalam bentuk jisim. Dan kita namakan dia coronal radiation tadi tu. Jadi dua benda tadi, dan dia ni ada berjisim dan dia meletup, dua letup juga. Meletup juga. Dua letupan. Jadi tapi letupan yang tadi tu gelombang. Ambil 83 nyalaan suria tu. Yang kedua ni letupan yang kedua ni kita panggil letupan CME, coronal radiation. Yang coronal radiation ni dia ambil masa 1 hingga 4 hari untuk merentas bergerak ke bumi. Okey.
Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada bumi yang kita takut ni? Betul. Okey, apa yang terjadi pada bumi ni? Apabila ribut suria solar storm ni boleh berlaku, dia akan menyebabkan dia ada medan magnet, dia menghasilkan medan magnet. Medan magnet daripada ni dia bergerak melalui hamburan CME tadi tu, CME dia akan bergerak ke bumi. Tapi kita syukur alhamdulillah kita kerana bumi kita ni ada protection bar magnet, kita nak macam bar magnet, di mana bar magnet tu dia seolah-olah melitupi bumi tu dengan kita kata medan magnet dekat luar bumi tu. Jadi apa yang hamburan daripada sifona yang datang daripada matahari ataupun gelombang tu dihalang oleh magnetosfera. Magnet yang kata bulaan mengelilingi bumi tu. Jadi ini sebab kita ada tu. Jadi kita kata lingkaran itu yang melitupi bumi itu melindungi kita CME daripada CME tadi yang hamburan sifona dan daripada gelombang itu aneh. Dan dia akan protect kita daripada, kita tahu yang datang daripada matahari tadi dia ada gelombang radio, dia ada gelombang UV, dia ada gelombang kita kata sinar X. Jadi gelombang sinar X ni dia memberi kesan kepada dia akan boleh masuk dia tak boleh masuk ke bumi ni, tapi sebab dihalang oleh kita panggil magnetosfera tadi. Tapi dia lalu juga ke atas, dekat bahagian utara ataupun bahagian selatan dan membentuk cahaya cantik yang kita panggil dia aurora. Itu aurora dah. Jadi aurora tu sebenarnya ribut geometrik bumi yang berlaku disebabkan kesan tadi tu. Dia masuk juga ke atas tu. Tetapi dia tidak memberi sebenarnya dia tak beri kesan pun kepada bumi secara keseluruhan. Sebab kita dah dilindung. Macam saya cakap tadi, kita diberikan oleh Allah SWT satu proteksi yang sangat ampuh yang melindungi bumi. Tetapi kesan dia kepada di luar bumi dia akan bertimpak kepada satelit di luar orbit. Satelit di luar orbit, maknanya dia akan mengganggu komunikasi ke? Ataupun kawan yang berada di luar orbit ataupun satelit yang berada di ISS, kita tahu ada satelit di ISS. Dan dia akan sebab tadi corona tadi hamburan tu dia akan hantam kita kata satelit orang dia ada daya. Baik, doktor. Dan itu kat luar. Doktor. Dan ada satu lagi yang berlaku di kawasan dalam bumi. Okey. Dalam bumi itu dia boleh berlaku juga. Tapi dia berlaku dekat atas dan tinggi ataupun dekat bawah. Tinggi juga bawah lah. Lada dan belakang. Faham. Okey, doktor. Okey, macam ni. Maksudnya kedua-dua aktiviti matahari itu akan mengganggu sistem komunikasi dan juga bekalan elektrik di bumi ke bagaimana? Okey. Sistem telekomunikasi di bumi, kalau di bumi dia akan berlaku dipanggil arus tu akan masuk ke bumi, dia akan masuk arus bumi, dia akan overcharge. Tetapi dia tidak berlaku di kawasan ekuator, tak berlaku. Dia tak akan berlaku di kawasan ekuator. Dia mungkin berlaku di kawasan atas. Dan cukup tinggi. Negara seperti Kanada, US. Dan pernah direkodkan berlaku overcharge ni kat elektrik ada problem ni di negara Kanada pada tahun 1989, tahun dekat saya. Dan ketika itu 9 jam berlaku kerosakan pada transformer. Tapi taklah sampai 17 hari dia macam tu kan. Jadi doktor, maksudnya kebimbangan yang sedang ditularkan di media sosial pada ketika ini kita akan bergelap berhari-hari, mungkin ianya akan impak yang sangat besar. Ianya adalah satu kebimbangan ataupun mitos saja doktor. Betul mitos saja. Teknologi je ni. Kalau kita tengok sains teknologi ni, kalau berlaku ribut suria, matahari bumi masih berpusing. Bumi masih berpusing. Jadi matahari masih ada. So malam dia masih berlaku. Jadi tidak timbul soalan kenapa pula berhenti. Kalau bumi berhenti betul. Bumi berhenti stop dan matahari hilang daripada bumi tu. Itu boleh ada. Jadi sebenarnya tidak ada asas pun yang itu saya pelik kadang-kadang bila dia kata dari mana 17. Kalau sebelum ni 3 hari. 3 hari kalau sebelum ni 3 hari. Sekarang 17 hari. Mungkin akan datang banyak bulan. Jadi pesan dia tu sebenarnya metodologi tu sebenarnya tidak tepat. Tidak ikut logik sebenarnya. Dan matahari pun kita tahu
Okey, apa nasihat doktor sebenarnya? Sebab kalau kita lihat di platform media sosial kan ramai sebenarnya individu yang buat live bagi tips. Sekiranya berlaku di musola, apa yang kita kena buat dekat rumah dan sebagainya. Nasihat doktor lah sebenarnya kepada rakyat Malaysia. Terima kasih. Pada rakyat Malaysia semua, saya rasa lah kita perlu semak ataupun selidik. Kita sebagai kita kata manusia, kita kena semak dulu sebelum selidik maklumat yang kita terima. Sama ada kadang-kadang maklumat tu hapus, kadang-kadang maklumat tu tidak tepat, kadang-kadang tu hack. Jadi kita orang Islam sendiri pun, kita sebagai orang Islam khalifah, kita perlu tabayun dulu. Tabayun maknanya semak atau tidak. Dalam Al-Quran tu suruh kita bertabayun berkenaan maklumat palsu. Kenapa? Kalau tidak, dia akan menimpakan bencana ataupun kita menimpakan satu penipuan kepada masyarakat. Dan masyarakat telah kabut panik. Jadi jangan panik, tengok dulu, selidik dulu fakta tu. Tapi sebagai manusia, kita jaga alam sekitar kita daripada lapisan ozon semakin nipis. Kita tahu lapisan ozon kita semakin nipis. Jadi kalau kita sebagai khalifah, kita elakkan daripada penggunaan CFC untuk memastikan kita punya magnetosfera tadi tu, lapisan yang ampuh tu tidak kita kata ni lah. Dan tidak orang kata tidak terganggu ataupun nipis lah. Jadi ini mungkin dan kita kena gunakan ilmu. Saya rasa lah kita kena ambil cari tu untuk jadi masyarakat yang bertamadun ni, masyarakat bermula dengan ilmu lah. So sangat penting setiap satu benda perkara yang kita dapati daripada internet tu, kita semak dahulu. Bertabayun dulu lah. Itu cadangan saya lah. Doktor, mungkin kepada kita yang menonton pada pagi ini kadang-kadang ilmu baru, tapi kita perlu ambil tahu jugalah berkaitan dengan apa yang berlaku di alam kita ini. Di mana sebenarnya maklumat-maklumat yang sahih boleh kita dapatkan ni, doktor? Mungkin ada jaringan-jaringan yang pihak doktor sendiri capai untuk memastikan bahawa maklumat dan informasi yang betul itu sampai kepada rakyat Malaysia terutamanya. Betul. Okey, kita UNIZA ada pakar UNIZA lah, kepakaran di UNIZA. Dan maklumat-maklumat kita boleh dapatkan dalam website Universiti Sultan Zana Abidin sendiri, website UNIZA Expert, ataupun di laman web Balai Cerap Kuza. Kita ada Balai Cerap Kuza. Di situ kita ada peralatan untuk melihat, untuk tengok matahari. Kadang-kadang kita tengok fakta, kita kata NASA. Kadang-kadang ada setengah tak percaya data NASA. Jadi kita ada gambar daripada NASA ataupun daripada saintis. Kita compare dengan Balai Cerap kita ada. Teleskop kita ada, kita tengok gambar matahari. Betul tak matahari aktif? Tengok sunspot, tadi tu, solar flare. Kita boleh dapatkan maklumat tu. Jadi kita di UNIZA kita adalah pakar-pakar dalam pelbagai bidang seperti komputer, seperti pengajian Islam, dan juga actually kita ada di Institut Pendidikan Alam Sekitar lah. Kita menyediakan maklumat-maklumat berkenaan dengan ilmu-ilmu tentang astronomi, atmosfera, sains atmosfera dan sebagainya lah. Dan ribut solar ini adalah perkara biasa, fenomena biasa yang berlaku. Itu sebenarnya yang kita perlu fahami. Bukannya macam 2024 inilah bawa petang perkara. Tidak. Jangan panik lah. Jangan panik. InsyaAllah kita doakan. Apa pun kita sentiasa berdoa supaya tidak akan berlakunya apa-apa kan. Petang bencana. Kalau itu berlaku pun, itu semuanya adalah ketentuan Allah SWT. Betul. Dan takdir yang telah pun cantik ditetapkan. Doktor, sekali lagi terima kasih. Kita nak ucapkan Profesor Madya, Teknologis Dr. Roslan Umar, Pengarah Institut Pendidikan Alam Sekitar Pantai Timur, SRI, Universiti Sultan Zainal Abidin, UNIZA bersama kita. Terima kasih, Doktor. Terima kasih banyak-banyak, Doktor. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kita dah tutup buku berkenaan dengan Tesai. Harap faham lah ya. Jangan panik ya. Jadi kita kongsikan ilmu ini sebenarnya untuk kita juga kan. Sebab kadang-kadang kita ni mula tenang tapi bila tengok banyak sangat, cakap alamak kita pun nak risau. Apatah lagi lepas kita tengok satu video, lepas tu ada pula video lain yang datang kan keluar dekat page kita tu, kita pun mula-mula tengok macam takkan 2024 adalah benda-benda macam ni. Jadi ada kenyataan yang telah pun kita cerahkan kepada anda tadi. Semoga bermanfaat. Dan kita nak berteriak seketika. Kejap lagi kita nak bawakan berkenaan dengan acara sambutan 50 tahun penubuhan Lembaga Juruukur Bahan Malaysia. Semua selepas ini di MHI. Baik, kembali bersama kami di Malaysia. Hari ini kita nak teruskan perkongsian dan ini berkaitan dengan sambutan 50 tahun penubuhan Lembaga Juruukur Bahan Malaysia, dan kita nak bercakap berkenaan dengan sambutan ini dan berkaitan dengan Lembaga Juruukur Bahan Malaysia. Jadi kita bawakan dua tetamu hebat dan juga istimewa bersama dengan saya pada ketika ini. Saya nak perkenalkan, yang pertama di sebelah kiri saya adalah Datuk Surveyor Haji Amran Haji Muhammad Majid yang di-Ketua Lembaga Juruukur Bahan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kerana sudi bersama kami, dan di sebelah hujung sana adalah Datuk Surveyor Haji Hisham Haji
Haji Jafri, ahli Lembaga Juruukur Bahan Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Waalaikumsalam. Okey, bersama dengan saya juga pada pagi ini kita nak berbicara berkenaan dengan acara sambutan 50 tahun ini. Mungkin yang pertamanya Datuk boleh terangkan secara ringkas penubuhan Lembaga Juruukur Bahan Malaysia ini. Lembaga Juruukur Bahan Malaysia ini adalah sebuah badan berkanun lah, badan statutory yang ditubuhkan melalui Akta Juruukur Bahan 1967 lah. Di mana menteri yang dipertanggungjawabkan adalah Yang Berhormat Menteri Kerja Raya. Dalam hal itu, Menteri Kerja Raya akan melantik YDP dan juga ahli lembaga lah. Tujuan lembaga ditubuhkan adalah untuk mendaftar dan mengawaselia profesion juruukur bahan. Jadi lembaga ditubuhkan pada 1982. Jadi kalau kita tengok dah 50 tahun lah. Tapi kita dah lama tak buat, bukan dah lama lah, disebabkan oleh PKP tahun 2020, 22, 21, 22 tak dapat kita laksanakan. Jadi kita terpaksa tunda lah 23 dan 24 ni lah. Itu 50 tahun tu. Itu tujuan dia. Memang ngam terus lah ni. Memang ngam lah. Kita buat Januari lah. Kita nak samakan Januari dengan Disember tu. Disember 2023. Januari 24 tu kita nak ngam sikit. Itu cerita. Memang boleh sekali jalan lah. Ada convention juga. QSIC 2023-2024. Ada Malam Anugerah. Dan sambutan ulang tahun ke-50. Mungkin boleh kongsikan yang lebih lanjut, Datuk? Kita buat Quantity Surveying International Convention ni. Kita dah quite some time kita buat. Tapi kita berhentikan. The last one was 2019 lah. Kita berhentikan pasal PKP. Jadi kali ini dulu kita mula-mula dengan QSNC, QS National Convention, dalam negeri je lah. Tapi kita dah quite some time kita buat QSIC ni, kita jemput para pembentang lah daripada Indonesia, Singapura dan sebagainya. Dan kita akan buat kat World Trade Center lah pada 22 hingga 23 Januari ni. Di mana kita mensasarkan lah 700 orang lah, 500-700 orang. Dan bersekali dengan itu, malam itu kita ada Malam Anugerah. Di mana kita akan, kita harap ada nak beri sedikit anugerah pada pencapaian terhebat lah. QS Firma yang terhebat, anugerah emas, para pelajar terbaik, para pelajar universiti, disertasi yang terbaik. Kita pun ada juga anugerah platinum dan juga anugerah inovasi kita buat. Jadi malam tu insya-Allah lah kita akan buat beberapa anugerah, dan di samping itu kita ada orang kata networking lah dengan semua juruukur bahan di negara dan di luar negara. Itu sebenarnya. Nampak memang semua dah diatur dengan sangat baik. Insya-Allah, insya-Allah. Betul lah, ada sasaran-sasarannya juga. Mungkin Datuk Isham, kalau nak dikongsikan berkaitan dengan sumbangan dan peranan juruukur bahan dalam industri pembinaan negara kita ini, mungkin masih lagi yang ramai tak tahu ni. Silakan. Terima kasih. Kalau kita tahu dalam industri pembinaan ni, dia menyumbang kepada ekonomi negara melalui pertumbuhan KDNK kita, keluaran dalam negeri kasar, dan juga impak kepada sektor-sektor industri lain. Khususnya kalau kita tengok industri pembinaan ni, ada banyak pihak yang terlibat, seperti klien, perunding profesional, pihak kontraktor dan pembekal. Kalau kita lihat peranan juruukur bahan, perunding juruukur bahan khususnya, dia memainkan peranan bila ada pembangunan atau projek untuk memberi khidmat nasihat dari segi kos projek tu, dari mula hingga akhir projek tu. Jadi seorang klien tu dia tahulah daripada mulanya berapa peruntukan atau bajet yang diperlukan, dan pada akhirnya bila dah siap berapa kosnya. Selain daripada itu, juruukur bahan juga terlibat dalam proses perolehan, memilih kontraktor yang bersesuaian dengan harga yang berpatutan dan seterusnya. Dan selain daripada itu, bila peringkat pembinaan juga, kita pun memberi nasihat dari segi pengurusan kontrak, memastikan perjalanan pembinaan itu berjalan dengan lancar, tidak ada masalah. Kalau ada apa-apa perubahan ke apa, kita akan memberi cost impact kepada projek itu. Dan bila selesai, kita akan tamatkan kos pembinaan itu. Kalau kita lihat, selain daripada perunding ukur bahan, seorang juruukur bahan individu juga boleh bekerja dengan pihak klien, pemaju dan juga kontraktor. Jadi dia punya peranan tu besar. Bukan khusus kepada perunding, tapi klien, kepada kontraktor dan seterusnya. Luas dan juga watak penting lah dalam menjadikan sebuah kejayaan perkara tersebut. Datuk Haji Amran, mungkin boleh kongsikan harapan berkaitan dengan acara sambutan 50 tahun daripada penubuhan Lembaga Juruukur Bahan Malaysia ini. Harapan kita memang tinggilah. Kalau kita tengok daripada pada awalnya, orang kata
bermulanya profesional ukuban 1960-an ni, kalau kita tengok daripada tahun 89 hanya di universiti saja, 2 universiti saja yang menawarkan kursus ukubahan. UTM dan masa itu ITM lah. ITM. Lepas tu sekarang kita ada 21 universiti dah. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah. Jadi kita punya graduan dah 1000, dekat 1000 dah. Jadi maksudnya dari 50 tahun ni banyak graduan dan profesional ukuban sudah pun diterima dan diiktiraf dalam industri binaan. Jadi kita nak raikan 50 tahun untuk lembaga ni, untuk raikan bukan saja dari sudut networking, tapi kita tengok daripada permulaan daripada tahun 60-an, 67 sampai sekarang macam mana profession tu dah berkembang. Itu yang kita kata 50 tahun ni satu milestone lah yang amat besar untuk kami lah sebagai juru-juru ukubahan di Malaysia ni. Sangat setuju dan semoga menjadi lebih hebat 50 tahun lagi yang akan datang. Amin, amin, amin. Datuk Haji Isham, mungkin harapannya juga untuk 50 tahun ini dan juga acara ini? Ya, saya juga berkongsi dengan harapan YDP di mana kita harap profesion ini akan berkembang lebih maju lagi lah. Dan kalau kita lihat pun permintaan dari segi industri itu makin menambah, makin menaik. Sebab itu seperti mana yang dimaklumkan oleh Datuk YDP, pihak-pihak universiti pun dah berkembang. Selain daripada IPTA, Universiti Pemerintahan Awam, universiti swasta pun dah mula menawarkan. Jadi itu menunjukkan kehendak atau permintaan jurukubahan itu makin menambah. So insya-Allah lah kita harap ini akan lebih maju lagi lah kepada profesional kubahan. Betul, dan juga perkembangan ekonomi kepada negara kita juga diharapkan dapat untuk terus berkembang, membantu. Semoga berjaya 22-23 Januari ini yang akan berlangsung acara sambutan 50 tahun penubuhan Lembaga Juruukur Bahan Malaysia. Saya bersama dengan kedua-dua orang kuatnya untuk menjayakan perkara tersebut. Dan kita nak berhenti seketika, sekejap lagi kita ada lagi perkongsian yang akan kami bawakan kepada anda. Terus kekal bersama kami di Malaysia hari ini. Terima kasih. Kita bawa ke sekarang ini antara gambar yang boleh kita lihat. Ini antara bangsa Banjir. Nama dia Mas Diana Pengara. Umur 29, dia membangku anak dia. Hanif baru berusia 27 hari. Di rumahnya yang dinaiki banjir berikutan hujan lebat yang berterusan lah ni. Ini dekat Skudai, Johor Bahru. Kita tahu kan Johor Bahru terkesan teruk juga dengan banjir kali ini. Jadi ini antara gambar yang kita kongsikan. Jadi kita harapkan perkembangan banjir ini akan kita bawakan, kita kongsikan bersama-sama dengan penonton MHI esok. Okey. Sedikit berita harian ini antara yang kecoh juga pada ketika ini tentang kestabilan politik negara. Ada saranan, betul, ada titah juga daripada Yang di-Pertuan Agong berkaitan dengan Perdana Menteri terus mengurus negara, istana tidak akan terbabit dalam sebarang percaturan politik. Tolong-tolonglah kita semua dah penat kan berkaitan dengan perkara ini. Kestabilan politik, kestabilan ekonomi yang kita inginkan sekarang di tahun yang baharu ini, dan hentikan gerakan tebuk atap. Itu sepakatlah. Banyak langkah sebenarnya. Betul. Tapi betul, saya setuju. Saya rasa 2024 ni perlulah memberi tumpuan untuk pembangunan negara dan juga rakyat. Melihat bagaimana kita ni dah berapa tahun kan, kita asyik cakap pasal kos hari hidup, kita cakap pasal barang naik. Jadi kena ada satu langkah yang menumpukan bagaimana menguruskan negara itu dengan baik. Betul. Nanti pilihan raya datang balik, kita cakap lagi berkenaan perkara ini. Sekarang kita biarkan terlebih dahulu, kita stabilkan dulu negara kita. Okey, sikit lagi. Okey, ini saya pilih di harian Metro. Kat depan ni macam-macam lah cerita dia. Tapi itu nantilah. Ini saya kongsikan di muka surat 2. Berkenaan dengan ini, budak maut leher tertusuk besi ampayan. Kanak-kanak perempuan 5 tahun ditemui berlumuran darah. Ini berlaku di Gombak. Kanak-kanak perempuan ini meninggal dunia dipercayai tertusuk besi ampayan di leher ketika bermain di kediaman keluarga di sebuah apartmen dekat Batu Cave. Baru berusia 5 tahun. Jadi kita ni kadang-kadang kita tak boleh salahkan ibu bapa kan kadang-kadang kan. Tapi kita kena ada langkah berhati-hati dan menjaga keselamatan anak-anak. Itu perlu dititik beratkanlah. Cuma kalau kita nak salahkan ibu bapa ni tak tengok dan sebagainya, janganlah begitu. Tak boleh juga selalu macam tu kan. Okey, itu segala perincian akan bawakan kepada anda hari ini. Esok hari Khamis kita bawakan ini tajuk berkaitan dengan estetik cap ayam. Nak cantik lah. Okey ke tidak tu? Nak cantik tak? Selamat ke tidak? Kan? Muka saya tak macam bibik kan? Tidak. Okey. Awak kalau macam ni Okey. Esok kita bawakan berkenaan dengan estetik cap ayam. Ya, betul. Jaga diri, senyum selalu. Assalamualaikum. Hai. Betul tak macam bibik kan?